Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Selamat berjumpa, selamat bertemu. Selamat mendengar labun dalam pencerahan pada malam ini. Saya sentiasa mendoakan anda agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas, saudara Syarul Azam dari Kota Baru, Kelantan, saudara Anwar Jubin, selamat malam. Saudara Izzuddin, semoga anda juga berbahagia bersama keluarga tersayang. Saudara Syahad Ibrahim, apa khabar saudara? Saudara Muhammad Khairul Kamarudin. Terima kasih. Saudara SG Tan, saudara Openg Temu. Begitu juga dengan saudara Pak Azizul Mat Yusof. Mimi, apa khabar? Jangan lambai saja, yang saya perlukan like, share and subscribe. Saudara. Saudara Satria Setiawan daripada Mengelembu, Kuih Seruh daripada Pahang, Rubidin, apa khabar Abi? Ditas daripada Kuantan, Muhammad Safri, Nizam, Ijam, Saudara Kamal Zaman, Saudara Samsul Anwar, Saudara Azrul Kasim, Nafas Akhir, Waalaikumsalam, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Moga Sungai Petani sihat. Saudara Puan Halimah, Hasan, Ami, Pok Chan, Lina Arina. Apa khabar Rusuni Kurungot? Abi Obe, Abu Bakar, Pak Harun, Rino. Apa khabar saudara? Saudara Muhammad Nazri Syafi'i, Alan Hajidin. Apa khabar Alan? Moga sihat. Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Jangan lupa like, share dan subscribe. Itu sentiasa dipesankan oleh sahabat saya, saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali daripada Kota Baru, Kelantan. Begitu juga jadi teman-teman semua, saya mengharapkan jangan lupa like, share dan subscribe. Itu yang paling penting supaya kita sentiasa dapat pencerahan, saudara. Dan jika ada berlaku sesuatu pada Facebook, silalah pergi ke Instagram supaya pencerahan ini tidak terhenti. Biasalah, saudara, kadang-kadang mereka tidak senang dengan apa yang saya nyatakan, maka akan berlakulah macam-macam dilakukan supaya terganggu siaran saya ini. Jadi kalau siaran ini terganggu dalam Facebook, lari pergi ke Instagram. Saudara Zainah Latif, Yauman Wars, saudara Muhammad Maznimat, saudara Abdullah Hamid, teman kita di Instagram. Saudara Ina Madina, SL Absorber. Yang penting, kata saudara SL Service Absorber, like, share dan subscribe. Baik saudara, hari ini saudara adalah hari Jumaat, 10 bulan Jun. Artinya sudah 10 hari dah bulan Jun. Laju betul rasanya waktu berjalan sekarang ini. Dan ini adalah merupakan hari yang ke-812. Virus corona menyerang negara kita. Tapi saya mohon maaf, hari ini saya tidak mendapat berita ataupun pencerahan, maklumat daripada sahabat kita daripada Rio di Sri Malaya. Mungkin agaknya, mungkin kerana Kementerian Kesihatan tidak memberi data-data kepada beliau. Jadi, saya mohon maaf, tiada pencerahan berhubung dengan COVID-19. Mungkin malam esok adalah kot, saudara. Saya seriau juga sebab saya melihat semalam ada peningkatannya. Baik, saudara, kita teruskan pencerahan ini dengan segmen e-commerce. Jangan lupa, saudara, kalau anda mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Boleh juga memesan stangi Al-Bakurnya ataupun minyak wangi daripada Timur Tengah. Juga boleh memesan gula O. Kalau tak dapat bersama dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Jangan lupa di talian 017-711-4300. Siti Farehah tentulah dendeng manis Siti Farehah. Ya, saudara Mat Zaki, saudara Wan Ismail, Mas Mali. Juga saudara boleh menghubungi saudara Syauki untuk mendapatkan bekalan buah-buahan. Ini untuk teman di Lembah Kelang supaya buah-buahan itu sampai ke rumah saudara. Dan tentulah saya sentiasa memberi promosi tentang popiah sirap Lady Maria. Memang sedap saudara. Itu rasanya pedas, rangup dan manis. Sila hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa saudara, tokoh jamu kemaman saudara Zul di talian 019-917-0449.
Zul dia banyak. Banyak dia punya produknya. Saudara juga boleh layari Facebooknya, media sosialnya, ya. Dan antara produk yang ada pada saudara Zul, toko jamu Kumaman ini adalah madu Yaman Gold. Ataupun dikenali sebagai madu gurun atau madu padang pasir. Kualiti terjamin, saudara. Ini untuk menambah stamina, meningkatkan imunasi antibodi, rawatan asma, luka-luka, memulihkan sistem saraf. Begitu juga dengan jeli gamat abstrak. Itu produk yang dihasilkan sendiri oleh toko jamu Kumaman. Jadi untuk memulihkan luka-luka dalaman seperti pembedahan atau wanita baru bersalin ataupun anak-anak kita yang baru berkatan. Ia turut membantu rawatan buasir, masalah sembelit, lipoma dan sebagainya. Saudara, jangan lupa hubungi saudara Zul di talian 019-917-0449. Usai kita bab e-commerce. Baik, saudara. Saya sebenarnya hari ini antara sedih dan suka. Tapi Alhamdulillah, sedihnya sebab adinda saya, Norsyah Haji Kamal Izzaz, mula berangkat. Jadi sayulah hati seorang abang bila dapat tahu adiknya pagi tadi telah pun berangkat ke Tanah Suci untuk mengerjakan ibadah hajinya. Saya mendoakan agar adinda saya ini selamat pergi dan selamat kembali. Dan saya gembira kerana seorang lagi dan keluarga saya berkesempatan mendapat undangan sebagai tetamu Allah hadir ke Kota Suci Mekah untuk mengerjakan ibadat haji. Begitu juga teman-teman yang mungkin ada kaum kerabat atau saudara-saudara yang hari ini mereka berangkat ke Tanah Suci Mekah. Sama-samalah kita mendoakan agar mereka selamat pergi dan selamat kembali dengan baik. Cuma saya selalu berpesan, kali ini suasana di Tanah Suci Mekah dan juga di Madinah, cuacanya agak panas yang terik. Jadi kalau mereka yang akan pergi besok atau lusa, persiapkan diri anda untuk suasana yang agak panas. Jadi banyakkan minum air, jangan minum air sejuk, air batu, minum air biasa ataupun mineral water ataupun air zam-zam. Pergilah dekat hampiran di sepanjang Masjidil Haram itu memang banyak. Begitu juga kalau di Madinah, memang banyak dia punya tong-tong yang tersedia air zam-zam. Teguklah manisnya, nikmatnya air zam-zam di Tanah Suci Mekah. Selamat dalam perjalanan, duhai adindaku Norsyah Haji Kamal Izzaz. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, yang paling penting dalam kehidupan kita sekarang ini sebenarnya adalah usia ataupun masa dan harta, juga ilmu yang kita perolehi. Semua ini sebenarnya, saudara, akan ditanya oleh Allah SWT. Akan ditanya oleh para malaikat bila kita sampai ke alam barzah nanti. Kalau jika usia kita dah 30 tahun, dulu kalau kita mendengar wawasan 20-20 rasanya jauh sangat. Tapi hari ini sudah pun sampai melebihi. Dah tahun 2022. Saudara, begitulah cepatnya waktu berlalu, kita telah memasuki tahun 2022. Jadi, hakikatnya, saudara, ini mencatatkan sama ada kebaikan atau keburukan yang ada dalam buku amalan setiap insan kita. Jadi, setiap orang punya sorotan kehidupan yang tersendiri sepanjang tahun ini. Sebagai Muslim yang sentiasa inginkan dirinya dalam kebaikan dan meraih pahala, maka tentulah setiap perkara itu perlu dijadikan sebagai iktibar untuk kehidupannya. Perkara yang baik mesti diteruskan, manakala perkara yang buruk wajib kita tinggalkan. Kerana kehidupan memerlukan perancangan yang baik. Kebaikan tidak akan datang bergolek tanpa pilihan dan usaha kita, saudara. Hatta doa untuk memohon kebaikan daripada Allah SWT juga termasuk dalam usaha yang perlu digerakkan. Jadi kita harus sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya kita berada dalam lindungannya dan melakukan semua perkara-perkara yang baik. Amat wajar setiap Muslim membuat perancangan untuk melakukan kebaikan. Kerana, saudara, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya iaitu Al-Jawab Al-Qafi menyatakan, jika dirimu tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang baik, pasti akan disibukkan dengan perkara-perkara yang batil. Jadi justru itu, saudara,
Sibukkanlah diri dengan perkara yang baik dan ini akan menghindarkan diri kita dari melakukan perkara buruk. Kerana apabila tibanya tahun baru, selalunya saudara, kita mempunyai azam. Tapi tentulah mahu melakukan yang baik. Tapi kadang-kadang terjebak juga dalam perkara-perkara yang tidak kita sedari. Oleh itu, berazamlah saudara. Supaya kita dapat meningkatkan kualiti diri kita ini sebagai hamba Allah yang sentiasa melakukan kebaikan. Hindarkanlah kebatilan saudara. Itu jaluran naluri kehidupan kita, saudara. Baik, kita masuk segmen mutara kata. Kiriman sahabat saya, Cikgu Ibil. Katanya, seseorang kelihatan teramat baik saat berada di luar rumah waktu menyantuni sahabatnya. Tetapi jarang melakukan perkara yang sama terhadap isteri, anak-anak dan keluarganya. Jadi, saudara, memang begitulah. Kadang-kadang kita baik dengan orang. Dengan keluarga kita, kadang-kadang kita alpa. Kenapa? Kerana kita merasakan dah biasa. Sepatutnya, bila kita dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat di luar rumah, kita baik. Balik rumah kena double lagi. Kena pertingkatkan lebih baik lagi. Kalau kita sabar dengan teman-teman, di rumah kita harus sabarlah dengan isteri, ataupun suami kita, ataupun anak-anak. Kalau kita dengan teman-teman, kita selalu bersedekah dengan anak-anak, minta berilah apa kehendak mereka. Jangan pula kita batil pada keluarga kita. Terima kasih Cikgu Ibil. Satu mutiara kata-kata yang agak menarik untuk kita fikirkan bersama. Saudara Brahman, Saudara Queen Kasturi, Saudara Zamri, Saudara Hatijah, ada Queen Kasturi dalam teman kita di media Instagram. Jangan lupa, saya tengok Instagram tak banyak dia punya like, share dengan subscribe. Saya menanti anda dengan penuh pengharapan. Teman-teman IR Anwar Naik, Mario Malvis, yang saya perlukan daripada anda adalah like, share dengan subscribe. Apa khabar Saudara Bahari Ismail? Bila tengok yang naik aja muncul begitu, bersemangatlah saya. Saudara Mat Damin, Saudara Rosi Yunus. Jangan lupa like, share dengan subscribe. Itulah sebagai yang saya rasakan ganjaran terbaik yang saya dapat. Baik saudara, kita juga harus berpesan pada pimpinan negara. Jangan berbelanja tanpa had dalam keadaan ekonomi dunia yang semakin merudum ni. Jadi berbelanjalah seadanya. Kalau kita berbelanja tanpa had, kita bimbang, kita khawatir negara kita akan terjebak dalam muflis. Ya, Saudara Rosi Yunus. Tajuk bicara kita malam ini mudah saya. Beri salah, tak beri kalah. Ini keadaannya. Diberi salah, tak beri kalah. Jadi, sebelum saya beri pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Saudara. Saya memang seronok dengan Pak Nazil ni. Sebab hari-hari dia hantar berkirim pantun untuk kita berkongsi bersama, saudara. Kata Pak Nazil, jual kapuk di Kuala Linggi, jualannya maju dengan khabar. Kerusi empuk, elaunya tinggi. Masa kan bersetuju, parlimen dibubar. Itu Pak Nazil memberi pencerahan pada kita. Dia kata masakan dia orang tu setuju untuk membubarkan parlimen kerana kerusinya empuk, elaunya tinggi. Pak Nazir menjelaskan arti kapuk itu sebenarnya adalah kabu-kabu, kekabu. Itulah saya suka dengan Pak Nazir ni. Saya pun tertanya apa juga kapuk. Kapuk, rupanya kapuk itu adalah kekabu. Jual kapuk di Kuala Linggi, jualan maju dengan khabar. Kerusi empuk, elaunya tinggi. Masakan bersetuju, parlimen dibubar. Kemudian kata Pak Nazir lagi, Pulau Pinang singgah tak sempat. Sesak jambatannya, banyak kenderaan. Dialek wewenang diberi tempat. Di mana letaknya? Bahasa kebangsaan. Dialek wewenang ni apa saja macam-macam lah. Kadang-kadang I, you, macam-macam lah bahasa ni yang akhirnya mencemarkan bahasa. Pak Nazir ini adalah seorang yang cintakan bahasa kita. Kita cuma sekarang ni saya tak mahu membicarakan persoalan ini. Kerana bila kita membicarakan soal bahasa dalam keadaan dunia tak menentu sekarang ni, elok kita berbicara soal kehidupan rakyat, soal bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat. Saudara, terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun. Jangan lupa kirimlah selalu supaya kami dapat berkongsi fikiran. Saudara Muhammad Effendi, Saudara Ramzi, Saudara Wahab Zain, Puan Maznah Cik Mat. Saya Saidi Piut. Saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan, memang saya perlu memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini
dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak langsung bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, begitu juga dengan tulisan-tulisan atau komen-komen yang anda lakukan, seandainya ia bercanggah dengan peraturan Kementerian Komunikasi, itu masalah anda, bukan masalah saya. Saya tak mampu saudara nak melihat, nak memantau ke semua komen ataupun suntingan anda lakukan. Ingat, ini pencerahannya adalah ruangan pencerahan politik yang bermatlamatkan sebagai pemberi informasi kepada warga yang berkesempatan dengan saya supaya warga kita ini tidaklah boleh diperkotak-katikkan oleh pimpinan begitu saja. Tapi prinsip kita, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau apa yang saya beri pencerahan ini, saudara bersetuju, alhamdulillah. Kalau tak bersetuju pun tidaklah menjadi masalah. Cuma kalau rasa nak menyanggah, hantarlah tulisan, gunalah bahasa-bahasa yang baik. Sebab kita adalah warga cinta damai. Ingat saudara, teman-teman yang bersama dengan saya yakin anda adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan dengan penuh berhemah dan bahasa yang harmonis, saudara. Dan saya perlu mengingatkan, walaupun suasana dalam keadaan sekarang ni agak mendung, tetapi cuaca panas masih lagi melanda. Saya bahangnya masih terasa. Jadi kita ni warga tua ni, warga emas ni harus berhati-hati. Sebaiknya elakkan banyak berada di luar bangunan, di luar rumah dan banyakkan minum air, saudara. Sebab dalam badan kita perlu ada air untuk menyejukkan badan kita. Dan jangan banyak sangat berfikirlah. Apa yang ada berlaku sekarang ni tengok sajalah. Jangan kita nak marah, tak menentu dan sebagainya. Kita hadapilah segalanya. Itu anggaplah sebagai dugaan yang perlu kita alami. Ya, Saudara Roslan Arifin, salam dari Melaka katanya. Semoga sentiasa sihat. Saudara ROS Rosma, ya, saudara. Saya sebenarnya, saudara, saya melihat bahawa masalah pemakanan kita ni, sukarnya sekarang kita untuk mendapatkan sumber makanan dengan harga yang mendadak. Sebenarnya kita ada sektor pertanian yang mempunyai ladang yang luas, iaitu di Felda. Memang kita tahu bahawa sejak awal Oktober tahun lalu, harga minyak sawit mentah mencecah RM5,000 bagi satu tan. Kemudian ia meningkat hari ke hari sehingga sampai ke RM8,000. Kemudian dia stabil pada harga antara RM6,000 ke RM7,000 satu tan. Bagaimanapun, kita boleh gunakan juga. Kerana memanglah para peladang yang mengusahakan ladang sawit itu, mereka gembira. Khususnya warga Felda. Tapi dalam masa yang sama, waktu kita dibebani dengan sukarnya untuk mendapat sumber makanan dari luar dan sebagainya, seharusnya dalam kita mengharungi cabaran ini, Felda boleh memberi impak yang baik. Kalau jadikan tanaman kontan, kita ada sayur-sayuran, boleh kita tanam, saudara. Bukannya tak boleh. Di bawah rimbunan pohon-pohon kelapa sawit itu, boleh kita tanam pokok sayur-sayuran. Ya? Jadi sebenar-benarnya Felda boleh menyumbang kepada masalah kekurangan makanan. Dan juga ladang-ladang Felda itu dipagar baik-baik, boleh kita belayam. Kerana najis ayam itu boleh menjadi baja organik yang baik. Kalau pengurusan Felda mempunyai perkiraan yang kritis ataupun benar-benar mahu menyelesaikan masalah. Kalau pokok kelapa sawit dah tinggi, boleh juga pelihara kambing, pelihara lembu. Biarkan begitu. Tak ada masalah, saya rasa. Sebab ladang yang dimiliki oleh Felda bukan sedikit. Bukan sedikit, saudara. Beratus-ratus, berjuta lah dia punya keluasannya. Sepatutnya kita mengharapkan agar Kementerian Pertanian berbincanglah dengan pengurusi Felda, Tan Sri bekas Menteri Besar Terengganu, Idris Yusof. Saya ni kadang-kadang terlupa. Kalau tak rapat sangat tu terlupalah, saudara. Jadi usahakan. Saya merasakan Felda boleh buat reban ayam, boleh buat kandang kambing di bawah rimbunan pohon itu. Dan sudah pasti. Kalau lembu ke kambing, tapi janganlah pula pokok
pokok ladang-ladang kelapa sawit yang rendah tu, habis dia gagut kambing ataupun lembu nanti. Tapi biar yang tinggi tu. Tapi sebenarnya boleh, saudara. Begitu juga dengan tanaman-tanaman lain, sayur-sayuran yang boleh diusahakan. Sekarang masanya untuk kita bersama-sama mengusahakan, mengembeling tenaga untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi oleh negara kita. Bukan negara saya, saudara, dunia menghadapi masalahnya. Sebab hari ini memang barang mahal. Petang tadi saya berkesempatan pergi melawat gerai di jalan 223 di Petaling Jaya. Saya berjumpa dengan anak-anak muda yang berniaga, yang buat nasi lemak. Ada gerai, banyak gerai yang diusahakan oleh Majlis Bandaran Petaling Jaya. Banyak gerai di situ. Antaranya anak muda kita yang mendapat bekalan daripada Kuala Selangor. Kalau saudara tengok live saya petang tadi, besar-besar dia punya oyster ataupun tiram. Dan juga kekerang laut macam belangkas. Memang saya rasa perlulah untuk kita wawarkan perniagaan mereka ini. Di jalan 223 di Petaling Jaya. Dan saya melihat bahawa ini berbual lah juga saya dengan antaranya adalah peniaga daripada yang menjual air kelapa. Saya tanya ke mereka bagaimana bekalan air kelapa. Dia kata susah nak dapat sekarang. Dan harganya pun tinggi. Saya tanya berapa? Dia kata kadang-kadang mereka datang minta dengan harga RM3.20 sebutir. Sebutir kelapa RM3.20, saudara. Jadi dia kata macam mana lah saya nak jual. Sebab paling tinggi saya jual air kelapa yang telah diisi dalam gelas. Ada air tambah gula sikit, tambah air batu. Baru RM5 dia kata. Jadi untungnya lebih kurang RM1 lebih saja. Dan masalahnya untuk mendapatkan bekalan pun tak banyak. Saya tengok tadi lebih kurang 20 biji, 30 biji. Artinya lebih kurang 30 butir sajalah. Kalau orang datang beli buah kelapa, air kelapanya. Begitu juga saya bertanya dengan pengusaha kedai sup. Ada sup kambing, sup lidah, sup ayam, sup daging lembu. Saya tanya macam mana bekalan. Dia kata, tak tahu nak cakap lah dia kata. Kadang-kadang pergi ke kedai, ke pasar, yang biasa kita ambil bekalan ayam, mungkin dapat 3 ekor. Kita nak pakai 5 ekor, dapat 3 ekor. Sebab tak mencukupi. Dan harganya memang tinggilah. Betul, kerajaan mengatakan bahawa RM8.90. Itu harga siling. Tetapi peniaga di pasar mengenakan harga sampai RM11.50. Sehingga kan seekor ayam pun sampai RM30. Bayangkan dia kata macam manalah kami nak berniaga. Nak kita tinggikan harga tu, bimbang nanti pelanggan tak berkemampuan untuk membeli. Harga kambing RM45 sekilo, saudara. Daging lembu pun lebih kurang RM40 katanya. Saya dengar begitu, saya berfikir bagaimanalah keadaan bagi marhain. Itu keadaan, saudara. Sebab itu saya merasakan Felda adalah yang terbaik supaya mereka dapat mengusahakan ternakan dan juga sayur-sayuran. Soal harga sayur di pasar jangan ceritalah. Tak payah nak bercakap. Memang tidak lagi harga marahin. Dia sudah harga kayangan. Cuma kita mengharapkan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan pengguna memperketatkan harga siling di setiap pasar raya ataupun kedai-kedai, khususnya yang menjaga, yang menjual bahan-bahan makanan, bijiran seperti gandum, gula, tepung, minyak masak. Memang sekarang ni rakyat begitu tekan. Di saat rakyat pun tak ada cukup wang. Ramai teman-teman yang menghantar kiriman pada saya minta boleh dipertimbangkan ke untuk dikeluarkan lagi wang simpanan daripada KWSP. Saya kata saya tak sanggup nak memperjuangkan lagi. Sebab saya yakin belum pasti ada. Dan saya merasakan bahawa kalau nak dikeluar pun, tak tahulah macam mana. Kalau umur usia 55 tahun mungkin boleh keluar. Begitulah keadaan sekarang ni rakyat yang tidak mempunyai sumber pendapatan. Tapi macam mana pun pimpinan masih lagi berlega dari segi aspek politik. Jadi kabarnya, kita masuk politik pula. Kabarnya Yang Amat Perdana Menteri telah pun memutuskan tiada keperluan untuk kerajaan mengadakan mesyuarat khas Parlimen bagi membentang dan membahaskan rang Undang-Undang Perlembagaan nombor 3 berkaitan peruntukan larangan ahli Dewan bertukar parti. Memanglah sepatutnya diadakan persidangan
mewujudkan Akta Lompat Parti. Bagi saya, kalau ini berlaku, satu benda, tak tahulah saya, tapi saya tak bersetuju. Sebab, contohnya, kalau saya jadi wakil rakyat, di kawasan, mungkin di Pilihan Jaya lah, mungkin saya mewakili parti ABC lah katakan. Tiba-tiba saya melihat dasar parti itu sudah lari daripada untuk memperjuangkan masalah rakyat yang saya wakili. Apakah salah kalau saya melompat pada satu parti yang memperjuangkan soal kepentingan rakyat? Kerana saya mewakili rakyat. Ini harus diperdebatkan. Dan ini saya rasa soal lompat parti ini terpulang pada individu. Mereka sepatutnya setia pada parti. Seharusnya kalau mereka sanggup melompat, maka rakyat kawasan itulah, kalau rakyat tak bersetuju, rakyat boleh menghantar petitions. Sepatutnya begitulah. Bukan terus disingkirkan menjadi wakil rakyat. Jadi artinya kita merentap hak rakyat. Seseorang wakil rakyat itu dipikir oleh rakyat. Tapi memang kita tak nafikan ada rakyat yang tidak mengenang budi. Mereka dipilih oleh rakyat. Tapi bila sampai waktunya, demi untuk poketnya, demi untuk temboloknya sendiri, mereka sanggup menghampakan rakyat. Ini terpulang bagi saya untuk rakyat menghukum mereka bila sampai musim pilihan raya. Cuma renjanlah untuk menanti sampai 4 tahun atau 5 tahun. Itu keadaan saya. Ya, Saudara Razpid, Saudara Haji Makmur, Saudara Puan Salina, terima kasih hadir di Instagram. Begitu juga dengan Saudara Azmi Nordin, Saudara Aziz Yaakob. Saudara, dalam keadaan begini, saudara, sebenarnya kita ni, saya macam semalam, saya membuat kritikan tentang warga bangsa saya. Itu kita ni kadang-kadang memang sukar untuk mengawal nafsu kalau mempunyai kekayaan dan keuangan. Tak saja pergi shopping, mau melabur itu. Sedangkan sepatutnya kita menyimpan dan melakukan pelaburan. Jadi bila orang kita lihat bangsa lain kaya raya, kita marah. Mereka menyimpan wang. Sebab itu dulu-dululah yang saya ingat. Seingat saya lah masa saya di kampung dulu, orang tu berpesan. Kalau nak beli tanah, jangan beli tanah orang Melayu. Saya kata kenapa? Banyak lalang. Kerana kita malas. Tapi kalau nak beli basikal, jangan beli basikal India. Saya tanya kenapa pula? Sebab basikal India dia turun gun pun dia kayuh bagai arak. Tapi jangan pula kamu membeli kelambu. Kelambu yang dimiliki oleh orang Cina. Saya kata kenapa? Dia sekali dia kahwin tu dia gantung sampai habis. Sampai lunyai lah baru dia buka kelambu tu. Artinya mereka sekali beli itu saja. Dia membeli what they need. Cuma yang tak seronoknya bila dia kata jangan pula kita kahwin dengan janda mengali. Katanya. Faham-fahamlah sendiri anda. Bagaimanapun bagi saya melihat artinya warga Tionghoa khususnya. Kalau mereka mengusahakan kebun-kebun mereka, saya boleh lihat bersih. Dan mereka melakukan banyak kepelbagaian tanaman. Sekitar rumah dia tanam pokok-pokok sayur-sayuran, cili dan sebagainya. Kita buat tak tahu je. Kita, ialah, orang kita ni kalau buat sawah misalnya. Ada sawah, kemudian kita ada pondok, kita turun ke sawah sebelum menyangkul dan sebagainya. Sebelum kita bertani, kita ambil nasi lemak dulu. Kena secawan kopi, relax dulu. Kemudian kalau ada rokok daun, kena sepuntung rokok dulu. Dah masa berjalan, baru mula bekerja sekitar jam 8 pagi start menyangkul, membersihkan ladang dan sebagainya. Tapi bila sampai pukul 12 tengah hari, kita memanglah kita akan pergi ke sumur ataupun perigi yang ada dalam kawasan kebun kita. Bersihkan diri, kemudian kita solat Zuhur. Lepas solat Zuhur, kita makan bekalan di bawah dangau ataupun pondok yang kita buat. Jadi lepas makan, angin sepoi-sepoi bahasa bertiup. Kita pun minum secawan kopi lagi, sambil isap rokok sebatang, mula terlena, terlelap. Pukul 2.30 ke pukul 3 baru nak kerja balik. Pukul 4.30, pukul 5 dah habis. Itulah tempoh waktu. Sedangkan warga Tionghoa, kalau mereka masuk ke kebun, mereka tidak masuk ke kebun macam mana kita. Mereka subuh-subuh dah ada di kebun. Bekerja, bekalannya tu kendi. Sudah tahu tak kendi? Kendi tu macam
tong air. Dia besar. Besar dia dalam aluminium lah. Kendi, saya panggil kendi. Saya nak sebut bukan baldi, saudara. Kendi itu adalah satu untuk mengisi air minuman. Besar. Kemudian ada pula moy. Dia punya mangkuk tingkatnya moy. Tak ada lebih daripada itu. Kemudian dia akan menggunakan dia punya topi yang besar. Dia tak ada dangau. So sambil dia bekerja apa semua sampai tengah hari, dia berhenti sekejap. Tang mana dia berhenti, dia pun buka dia punya bekalan, ambil chopstick, dia makan. Habis tu dia berteduh hanya dengan topi yang besar tu. Kemudian minum air dari kendi tu, terus bekerja. Jadi sebab itu mereka rajin nampaknya. Berbeza dengan kita, kadang-kadang kita leka. Ini kritikan diri kita, saudara. Jangan saudara marah pada saya. Saya tak menghina bangsa saya. Bangsa kaya dan bangsa yang rajin. Tetapi suasana itu membuatkan keadaannya. Saudara Rafi Kelapa Muda, dia kata cembung. Setengah pihak orang kata cembung. Tempat saya kata kendi. Itu dia bukan baldi, ya, saudara. Elok juga kita berbicara tentang bahasa kita, alat-alat yang digunakan. Sebab itu sekarang ni macam-macam bahasa. Saya agak tertarik, saya baca tulisan Datuk Rahman Dahlan. Ini Datuk Rahman Dahlan, dia adalah pemimpin muda dari Sabah. Saya tengok dia punya tulisan, pencerahannya, agak menarik. Kerana dia kata pertama kali dia mendengar ungkapan cash is king. Kerana yang menggunakan ungkapan ini adalah Datuk Seri Najib. Dan dibahas oleh Dr. Mahathir, cash is king. Sebab dia kata, pertama kali saya mendengar ungkapan cash is king bukan daripada mulut Datuk Dr. Mahathir apabila beliau mengkritik Datuk Seri Najib. Ungkapan cash is king itu sebenarnya adalah frasa ekonomi yang selalu kita dengar apabila keadaan ekonomi yang tidak menentu. Memanglah bila keadaan ekonomi sekarang ni tidak menentu, tunai itu adalah segala-galanya. Sebab itu cash is king. Jadi nasihat yang selalu diberikan oleh penganalisa ekonomi, kata Saudara Datuk Rahman Dahlan, ialah jika keadaan ekonomi tidak menentu, maka strategi terbaik untuk individu dan juga syarikat ialah untuk memastikan mereka mempunyai wang tunai secukupnya untuk membayar kegunaan harian atau ketika ada kecemasan. Aset yang bukan wang tunai seperti rumah, kilang, tanah atau jentera tidak dapat ditukar kepada wang tunai dengan senang, dengan mudah dan cepat jika keadaan kita memerlukan untuk menampung kos perbelanjaan. Kerana itu, memegang wang tunai yang mencukupi adalah satu kaedah yang penting dalam urusan ekonomi syarikat ataupun keluarga. Jadi katanya, balik cerita cash king ini, yang dipolitikkan oleh orang ramai mutakhir ini, apa sebenarnya maksudkan dalam ungkapan cash is king? Ialah kalau wang tunai diberikan pada golongan B40, maka penerima mempunyai pilihan untuk membelanjakan bantuan wang tunai itu mengikut budi bicara mereka sendiri. Dan ini berbeza dengan pemberian subsidi, pukal. Dengan menurunkan harga dan sebagainya, sebuah barangan seperti gula atau minyak kereta. Kalau subsidi gula yang diberikan, ada golongan B40 yang mungkin tidak makan gula yang banyak. Begitu juga dengan subsidi minyak. Ramai golongan B40 tidak mempunyai kereta. Jadi, atau kalau mereka ada kereta pun, mungkin kereta kecil yang tidak menggunakan minyak yang banyak. Jadi, realitinya, golongan B40 tidak mempunyai pilihan untuk meminda bantuan subsidi pukal itu kepada barangan lain yang mereka perlukan. Ya, contohnya, mereka sudah tentu tak boleh gunakan subsidi gula dan minyak untuk membeli barangan persekolahan anak-anak atau membeli ubat-ubatan untuk keluarga mereka. Jadi, kalau yang diberikan merupakan bantuan wang tunai, maka penerima bantuan wang tunai itu boleh membuat keputusan sendiri ke mana wang itu mahu dibelanjakan. Itu yang dimaksudkan cash is king. Jadi janganlah kita nak kritik saja. Itulah konsep yang dimaksudkan. Cash is king. Penerima mempunyai flexibility untuk berbelanja. Bukan hanya sekadar subsidi pukal, saudara. Jadi saya rasa pandangan anak muda daripada Sabah ni wajar. Sebab beliau pernah duduk dalam kabinet waktu Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri dahulu. Beliau adalah mantan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Syabas Datuk Rahman Dahlan kerana dapat memberi pencerahan perkongsian kita bersama. Saya memang suka bila tengok anak muda mula bersuara dan semangat wajah mereka, wira wajah yang tersemat di sanubari mereka itu membuatkan saya rasa bangga.
Hari ini, Pergerakan Pemuda sekali lagi mengeluarkan kenyataan, iaitu Sekretariat Agamawan Muda dari Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia menzahirkan kecewaan dan mengecam sebarang bentuk penghinaan terhadap baginda Rasulullah SAW. Kerana itu, menurut satu kenyataannya, baru-baru ini dunia digemparkan dengan penghinaan yang dilemparkan oleh Napur Sharma, iaitu jurucakap Bharatiya Janata Party, BJP, itu sebagai parti pemerintah India yang mengeluarkan kenyataan menghina dalam satu program debat dan Navin Jindal di atas siapan penghinaannya di media sosial. Jadi penghinaan ini telah mengundang kemarahan umat Islam, bukan setakat di India, tapi di seluruh dunia, memandangkan baginda Rasulullah SAW adalah asas keimanan dan kecintaan kita yang telah mendidik umatnya agar berakhlak mulia serta tidak menghina agama lain. Jadi kata Pergerakan Pemuda, tindakan menghina baginda Nabi ini jelas tindakan biadab yang tidak menghormati umat Islam. Sekretariat Agamawan Muda menyambut baik usaha kerajaan Malaysia memanggil Pesuruhjaya Tinggi India ke Malaysia, iaitu B. Nagabhushana Reddy, dan menyerahkan surat bantahan tentang penghinaan ini serta mengalu-alukan keputusan parti BJP yang menggantung keahlian kedua-dua individu ini. Inilah sikap pemuda. Dalam kita membantah, bila mereka mengambil tindakan, kita alu-alukan. Saya syabas Pergerakan Pemuda di bawah pimpinan Datuk Ashraf Wajidi. Saya nampak sekarang ni pemuda terus bersuara. Kita mengharapkan apa saja. Macam sekarang ni, sepatutnya pemuda juga harus bersuara. Bagaimana Menteri Jabatan Perdana Menteri nampak gaya macam bertelengkah pula dengan Duli Yang Mulia Sultan Selangor. Baginda mengatakan tak ada masalah. Kena ingat, hal-hal ehwal berkaitan dengan agama ini bukan kuasa menteri. Itu berada di bawah kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi apabila Duli Yang Mulia Sultan Selangor kata tak ada masalah, halang nak pergi obuturi apa ke untuk apa ni? Jepun tu. Jadi perayaan. Macam saya katakan, di Sabah, di Sarawak kita ada pesta gawai. Kita ada pesta menuai. Mengikut agama mereka. Jadi kenapa nak ditahan? Biarlah. Tapi soalnya kita harus mengingatkan akidah, tapi jangan menyanggah. Sebab itu Duli Yang Mulia Sultan Selangor dah bagi tahu. Pergilah sendiri. Itulah maksudnya. Titah baginda Sultan Selangor. Saya tak tahulah lepas ini. Tak sepatutnya dia mengeluarkan kenyataan yang berdegil. Sepatutnya apa dia kata bahawa Menteri Jabatan Perdana Menteri jaga hal agama Islam akur. Seharusnya akur titah tuanku dan mengingatkan agar umat Islam kalau menghadiri apa-apa perayaan itu, maka hendaklah jangan melakukan sesuatu yang membuatkan akidah kita tergelincir. Itu sepatutnya. Tapi itulah kadang-kadang saya kata lebay ni main ikut sedap mulut je. Saya rasa kadang-kadang kecewa lah. Mereka lupa ini negeri dipijak. Negeri bumi dipijak, langit dijunjung. Kita berada di bawah payung Duli Tuanku. Kalau Tuanku dah kata begitu, akurlah. Dan pastikan umat Islam diberi pendidikan moral, dipendidikan akidah mereka kukuh. Saya rasalah kadang-kadang bila nak ajak bertelagah, Tuanku kata jangan, kamu kata buat. Tuanku kata boleh, kamu kata jangan. Apa ni? Apa sebenarnya yang mahu diperlihatkan oleh mereka yang bergelar sebagai orang kayangan? Kalau raja kita sanggah, saya marah. Jadi saya haraplah Pergerakan Pemuda kaji balik. Kadang begini, kalau tak betul kita sanggah bersamalah. Supaya perkara ini tidak berterusan, saudara. Saya tak mahu memanjangkan isu ini, saudara. Untuk kita berbalah sama sendiri, tak elok. Tapi bagi saya lah, apa yang dititahkan oleh Duli Yang Mulia baginda Sultan itu, akurlah. Junjunglah titah tuanku. Sebab baginda adalah sebagai pemerintah dan hal ehwal agama Islam duduk di bawah naungan tuanku. Itu adalah perlembagaan. Sebab itu saya katakan, kadang-kadang nak jadi menteri ini kena kajilah perlembagaan. Baca perlembagaan. Baca undang-undang tubuh kerajaan negeri. Jangan main sembrononya, main randuk aja. Nanti tersandung kaki, terterap. Itu keadaannya, saudara. Saya cuma tengok pula kali ni tiba-tiba, ini satu hal lagi ni. Parti Keadilan Rakyat. Pada mulanya,
sepatutnya pada 24 dan 26 hari bulan akan menganjurkan dia punya kongres di IDC Shah Alam. Tapi bagaimanapun menurut satu kenyataan ditangguhkan kepada 15 hingga 17 Julai. Jadi ada masalah juga lah rupanya Parti Keadilan ni. Menurut kenyataan daripada Ahli Majlis Tinggi Pimpinan PKR, Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid, perkara itu terpaksa dilakukan kerana selepas ini jawatankuasa pemilihan parti tersebut mengadakan mesyuaratnya, terdapat beberapa persoalan yang perlu diperhalusi dan perlu diambil tindakan. Ertinya sekarang ni rupanya dalam PKR pun, dalam Parti Keadilan pun berterabur sekarang ni, saudara. Saudara jangan marah dengan saya. Saya tahu ahli-ahli PKR ramai juga yang dengar saya punya penjelasan ini. Saya bukan nak mengkritik, tapi saya nak menjelaskan semua parti hari ini dalam negara kita ni bermasalah sebab masing-masing sudah berusaha untuk mengejar jawatan. Kalau mereka tak kejar jawatan, tak adalah jadi masalah hari ini. Terima sajalah. Maka berlaku penyelewengan lah, berlaku suapan lah. Itu yang saya katakan tadi. Tak bagi kalah. Kalau bagi salah, saudara. Sebab dengar sendiri kita tengok apa yang berlaku. Saya dengar, bukan saya tak dengar. Apa yang dinyatakan oleh Pak Mustafa Mansur. Bagaimana perkecohan ataupun satu benda yang tak elok berlaku di kawasan beliau di Tambun. Kerana ada pemilihan, ada urutan dan sebagainya. Saya kata, kenapa budaya begitu? Sedangkan Parti Keadilan bermula dengan reformasi. Mahukan ada satu islah. Itu pulang daripada anda lah. Saya tak mau cakap lebih daripada itu. Tapi yang pastinya sekarang, saudara, saya melihat bahawa usaha mereka untuk mewujudkan gagasan kononnya kemah besar. Kemah besar ini yang dilontarkan oleh pimpinan parti-parti pembangkang, kononnya nak mengerjakan UMNO. Ini yang saya gelak ni. Kononnya nak pakat semua parti ni. Parti berbanyak. Ada 10-11 parti dalam Malaysia ni. Konyok UMNO Barisan Nasional. Seboleh mungkin. Harapan mereka. Tapi ternyata tidak menjadi kenyataan. Tak jadi kenyataan, saudara. Apabila parti yang ditunjangi oleh Tan Sri Muhyiddin, iaitu PBM, berusaha untuk menyatukan dengan PAS. Antara dengan PAS nak tarik masuk dalam PA. PAS kata no way lah. Sebab saya dah bagi tahu dulu lagi. Dalam Pakatan Harapan ada Parti Amanah. Mana mungkin kedua mereka yang bertelagah ini boleh disatukan. Sebab itu kita dah bercakap dulu, usaha untuk penyatuan bangsa ni bolehlah anda anggap sebagai wishful thinking. Bolehlah anda anggap sebagai impian dan harapan. Tak lebih daripada itu, saudara. Bolehlah nak bercakap bahawa kita kerunyuk ke UMNO ni, kita ramai-ramai, kita lawan satu lawan satu. Tak menjadi. Tambah-tambah lagi sekarang ni dalam Parti Keadilan, ia dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Rafizi yang bertanding sebagai timbalan Presiden. Dan menang Rafizi sebagai timbalan Presiden, dia dah kata awal, dia tidak bersetuju dengan kemah besar. Artinya Parti Keadilan akan hadir dalam pilihan raya akan datang ini secara solo. Bagaimana UMNO Barisan Nasional juga hadir, kita dari dulu lagi. UMNO Barisan Nasional solo. Keputusan tepat. Kemudian PAS pula sekarang ni, dia kata baginya dia cuma yang ada sekarang ni antara PAS, PBM dan Parti Gerakan lah. Itu yang saya katakan, rasa-rasanya cair lah. Cair kali ni. Impiannya nak kerunyuk orang, akhirnya siapa yang kena kerunyuk? Begitu juga dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan akhirnya tinggal antara DAP dan Parti Amanah. Mungkinlah sebab DAP itu ada sokongan daripada pengundi-pengundi bukan Melayu. Itu yang diharapkan oleh Parti Amanah. Saudara. Jadi, akhirnya sekarang ni, PAS tolak Pakatan Harapan. Keadilan awal-awal lagi tak mau. Dan sekarang ni yang tinggallah DAP dan Amanah. Saudara, dalam keadaan begini, kita akan dapat melihat bagaimana kalaulah benar pilihan raya diadakan dalam keadaan yang terdekat lah saya katakan, berceramuk. Sebab itu saya mengharapkan agar UMNO Barisan Nasional kukuh dalam penyatuannya. Orang tengah bercempera tu.
Dah tak ada dah. Kononnya dulu, dilagakan lah. Seolah-olah Pakatan Harapan 2.0. Saya dengar benda begitu. Seram sejuk lah juga lah saudara. Maklumlah kita dah biasa kalah. Tapi ternyata tak ada. PAS dah tak mau layan dan tolak kemah besar. Itu Atlas Abdul Latif. Benar. Dah tak ada kemah lah jawabnya sekarang ni saudara. Saya bukan nak mentertawakan mereka, tidak. Sebab itu, dalam politik, jangan kita mencipta sesuatu di awang-awangan. Jangan kita wujudkan politik fata morgana. Apa yang sering dilontarkan oleh Tan Sri Muhyiddin ni, dari dulu lagi, waktu beliau jadi Perdana Menteri, saya mengatakan, lontaran impiannya tidak lebih daripada fata morgana. Mirage. Kalau saudara naik kereta, memandu kereta ni, di tengah jalan, dekat highway tu, tengah panas terik. Anda akan nampak macam air depan tu. Tapi bila sampai di situ, tak ada air. Itulah dikatakan sebagai fata morgana. Mirage. Ada dalam khayalan. Tiada dalam realiti. Nak buat kemah besar. Kononnya pergi berunding dengan Sri Anwar Ibrahim. Saya dikabarkan. Tak tahulah sejauh mana atau tidak. Boleh pula. Takkanlah nak bercakap dengan Sri Anwar Ibrahim. Dia kata, I want to be the Prime Minister. Ketahu besar lah Sri Anwar Ibrahim. Dia pun nak jadi Perdana Menteri juga. Lepas itu, kalaulah benar dia jumpa Dr. Mahathir, kita macam mana kita satu balik, mestilah persoalannya siapa nak jadi calon Perdana Menteri. Kalau calon Perdana Menterinya Tan Sri Muhyiddin, Dr. Mahathir dia dengan mulut sengitnya tu, dia kata, hang nak buat macam mana, hang buat beneri lah. Hampa, mereka tak mau lah. Itu cara dia. Berbeza dengan UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional jelas. Seandainya ada pilihan raya akan datang, Datuk Seri Presiden UMNO dah jelas. Dia kata calon Perdana Menteri dikekalkan Datuk Ismail Sabri. Itu saja, tak ada perbalahan. Sebab itu sekarang ni Parti Bersatu cuba mewujudkan perbalahan antara Datuk Ismail Sabri dengan Datuk Seri Zahid. Ketua Bahagian Bersatu Mahathir Mat Rais. Dia kata kalau benarlah UMNO tidak sangat-sangat dipercepatkan pilihan raya, bawalah usul undi tak percaya di Parlimen. Saya kata ini orang yang fikiran politiknya sekat tiang. UMNO dah sokong Ismail Sabri, takkan nak bawa usul undi tak percaya. Kita cuma minta agar dipercepatkan. Yang tak mahu pilihan raya dipercepatkan adalah macam PAS. Tiba-tiba macam Majadi, dia kata orang yang nak pilihan raya dipercepatkanlah orang yang gila kuasa. Saya tengok keadaan begitu, kata, Pak Lebay ni tak habis-habis lah dengan dalilnya. Tak habis-habis dengan dalilnya. Sekarang ni dalilnya bahawa siapa yang nak dipercepatkan pilihan raya umum ini adalah orang yang gila kuasa. Sedangkan dulu, masa berlakunya langkah Sheraton, bukankah dia mengatakan bersama dengan UMNO masa itu, kita nakkan supaya diwujudkan. Okeylah, setujulah. Mula-mula sokong Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri kekal untuk 6 bulan. Lepas itu buat pilihan raya. Tapi tak berjaya, lantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, pun kita katakan 6 bulan. Lepas 6 bulan, mesti diadakan pilihan raya. Dia lupa. Dia lupa kenyataan itu. Tiba-tiba dia katakan, orang yang nakkan pilihan raya dengan cepat sekarang ni adalah orang golongan yang gila kuasa. Sekarang ni siapa yang gila kuasa? UMNO tak gila kuasa. Datuk Zahid minta, dia tak ada pula kata aku nak jadi Perdana Menteri. Tak ada. Sebab kita merasakan bahawa sudah sampai waktunya disegerakan pilihan raya ini disebabkan kerajaan hari ini kerajaan yang tak menentu. Kerajaan yang secara murba. Saya tengah hari tadi, saya berkesempatan, selalunya hari Jumaat ada peluang diundang oleh Yang Mohd Mulia Tengku Razak Hamzah untuk sesi makan tengah hari. Sama-sama solat Jumaat. Lepas itu makan tengah hari dengan beliau. Yang Mohd Mulia Tengku Razak mengatakan, dapatan beliau, memang benar adanya pengumuman bahawa bakal pelabur nak datang. Tetapi pelabur-pelabur ni kata, boleh ke kerajaan kamu ni bertahan? Macam mana kami datang melabur? Benar. Daripada Qatar lah, daripada United Arab lah, daripada Jerman ke, memang mereka bersedia beritahu nak memilih Malaysia ini memang terkenal satu tempat pelaburan yang terbaik. Tetapi dia orang nak datang kali ini,
Bolehkah kami yakin kerajaan yang ada hari ini kekal? Kerajaan di mana adanya PAS, adanya PBM, adanya UMNO. Kerana yang pergi mengajak pelabur itu datang daripada parti PBM. Azmin Ali. Diorang pun ada duta dia juga di sini. Duta-duta mereka bila datang mau melabur, mereka akan bertanya pada duta. Jadi saya lucu. Sebab itu kita merasakan cara supaya para pelabur ni segera hadir. Membuat pelaburan, kita stabilkan politik kita. Sebab itu saya katakan, tak ambil kisahlah siapa nak perintah pun. Tetapi biarlah sebuah kerajaan yang mutlak. Yang dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat memutuskan parti keadilan, keadilanlah. Tapi kerana dulu waktu pilihan raya, rakyat pilih keadilan, kamu wujudkan Pakatan Harapan. Kemudian wujud pula lagi, ini langkah Sheraton. Lepas langkah Sheraton, tumbang Dr. Mahathir, naik Tan Sri Muhyiddin. Tumbang Tan Sri Muhyiddin, naik Datuk Seri Sabri. Kerajaan yang rapuh. Kalau saya jadi pelabur pun, tidak mungkin saya akan hadir. Itu keadaannya. Jadi, yang kerisauan bagi Muhammad Tengku Razak Hamzah, lagi lama kita biarkan keadaan begini, lagi berceramuk negara kita. Lagi berceramuk kedudukan politik kita. Bagaimana kebimbangannya terhadap umat bangsa Melayu. Sebab orang Melayu kita ni pula, dalam keadaan-keadaan kita ni, sebenarnya beliau memberi gambaran bahawa politik ini ibaratkan tasik ataupun sungai maupun lautan yang penuh dengan pirana. Politik orang Melayu ni penuh dengan pirana, penuh dengan buaya, anaconda, jerung. Bagi mereka, mereka melihat politik ini sebagai bisnes. Nak pegang jawatan, mesti ada ulurism. Yang tinggal di gunung Bukit Bakau, Tangimbo itu penuh dengan binatang buas. Inilah lautan ataupun environment politik orang Melayu. Sepatutnya ditiadakan semua ni. Tidak berlaku zaman Tengku Abdul Rahman. Tadi saya tanya aku macam mana kedudukan zaman Tengku Abdul Rahman dulu. Tak ada. Zaman Tengku, setiap dasar yang dia buat disokong oleh rakyat. Yalah, saudara Kunta Kinteh, kuli dah tak relevan. Saya tak mengatakan relevansinya. Saudara pada ingat, pandangan beliau itu boleh dipikir. Saudara Kunta Kinteh, memanglah anda tak bersetuju dengan kuli, terpulang pada anda. Saya masih menghormati beliau sebagai orang yang ada jasa. Kita ni apa jasa kita? Bukan soal relevansinya. Di pandangan beliau. Bahawa politik hari ini ada hulurisma. Ini yang merosakkan. Jadi saudara Romeo Madar bilang, bubar parlimen hari ini, besok ayam. Dia bukan begitu, Romeo. Bila dibubarkan parlimen, kita adakan pilihan raya. Ada pilihan raya, maka dipilihlah sebuah kerajaan yang mantap. Biarkan rakyat menentukan. Kita bukan nak. Macam apa Raja Petra kata, terjerit terlolong, kita ni hendakkan pilihan raya. Bukan maksud kita nak buang Perdana Menteri. Tidak. Kita berikan kuasa balik pada rakyat. Selepas ada berlaku banyak kesilapan dalam pilihan yang lalu. Biar rakyat, sama ada mereka dah dapat kembali menyedari siapa yang sebenarnya layak memimpin negara kita ini. Itu saja. Jadi bila adanya pemimpin yang dihormati, yang disegani, maka pelabur akan datang. Pelabur lari kerana mereka tidak nampak kestabilan politik itu berlaku. Memang pun tak ada berlaku dalam dunia. Sekali pilihan raya, 3 Perdana Menteri, 3 kerajaan. Ini bengong punya negara kalau kata ini pelabur datang tu. Macam mana nak melabur ni? Kita buka dalam sejarah. Memanglah tahun 2018 menyambut kehadiran tahun 2020, wawasan 2020, ciptaan Dr. Mahathir, maka Malaysia World Book of Record mempunyai 1 kali pilihan raya, 3 Perdana Menteri. Sekali pilihan raya, 3 kerajaan. Ini memang buka tak ada. Saya cuba buka tengok negara mana. Sama ada Soviet Union tak berlaku, sama ada di Russia tak berlaku, China tak berlaku, England tak berlaku, di Amerika apatah lagi. Dan negara-negara lain, Malaysia saja. Itu keadaan kita sekarang ni. Ini masalahnya kerana bagaimana kata Tengku lagi, masalah kita banyak mereka cari makan dalam politik. Sebenarnya politik ini harus sebagai tempat untuk membuat dasar. Dasar itu penting.
Dasar yang dicipta ataupun yang diukirkan oleh zaman Tengku Abdul Rahman, zaman Tun Razak. Jangan kesalahan nak nafikan. Kerana Yang Muhammad Tengku Razak berada di zaman itu. Dan beliau memberi pandangan. Sepatutnya kita sebagai anak muda, kita ni orang yang tak berkesempatan berada macam mana negara dibangunkan. Era Tun Razak dahulu. Banyak usaha-usaha dilakukan. Dan kerosakan ini berlaku. Ini era berlaku Dr. Mahathir. Hancur segalanya dah sekarang ni. Saya jangan nafikan. Dalam masa terdekat ni, kita risau. Beliau sebagai ahli ekonomi, beliau sebagai pakar ekonomi, beliau mengingatkan bahawa kita kalau boleh, kita simpanlah tunai. Jangan kita berbelanja yang bukan-bukan. Sebab kekhawatirannya. Dan warga bangsa kita perlu direset balik. Resetlah bangsa kita ini untuk kembali adanya jati diri bangsa. Bukan orang Melayu tak ada jati diri. Dulu kita ada jati diri. Tapi apabila politik dianggap sebagai ladang untuk mencipta kekayaan, maka mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan jawatan. Inilah dikatakan, bila nak beri jawatan, maka mereka ada jual beli. Kalau dah bagi, artinya salah, melanggar prinsip dasar demokrasi. Tapi kalau tak bagi, kalah. Ini gambarannya. Dalam keadaan sekarang ni, saudara, riset bangsa perlu. Cukup-cukuplah. Kita sekarang ni kena mengajar warga bangsa kita. Tak perlu lagi lah nak pakai tali leher waktu panas matahari. Negara kita panas. Waktunya macam Singapura tu elok aja dia orang bersidang. Tak ada apa pakai kod. Tak ada pula allowance. Allowance baju panas, baju sejuk. Jadi kita perlu menghapuskan budaya yang negatif. Sebab nak jadi ketua bahagian, kena ada apik lempang. Kalau nak jadi ketua-ketua cawangan, paling-paling tidak tu ketua cawangan tu mesti berkemampuan buat bihun. Masak bihun, bagi makan, ahli-ahli, dapatlah jadi ketua cawangan. Ini perlu disingkirkan. Sepatutnya sama-sama ahli buat potluck. Sama-sama contribute. Hari ni kita nak buat mesyuarat cawangan kita ni, sama-samalah kita ya, sebagai ahli. Kalau ini UMNO, sama-samalah kita ni, saya nak bagi bihun, saya nak bagi kerang, saya nak bagi, kita masak ramai-ramai. Kita bermesyuarat. Pilihlah pemimpin. Jadi tidak ada elemen rasuah. Di peringkat cawangan lagi. Begitu juga di bahagian. Hari ini di bahagian, siapa nak bertanding bahagian sudah ada tersedia apik lempang. Calon-calon ketua bahagian nak bertanding, kamu jangan lupa ya. Ini dana untuk kamu pergi tengok ketua-ketua cawangan. Bayarlah berapa yang patut. Ini juga menyangkit pada parti-parti yang lain. Rosak parti-parti itu umat Melayu. Saya jangan nafikan. Jadi, satu orang ni kawal apik lempang ni. Jadi, pilihlah satu orang dapat jadi ketua di bahagian itu. Dan untuk menjadi pemimpin, khusus macam Majlis Alam UMNO, Majlis Tinggi ni, ada pula dia punya duta-duta khas. Dia ni jaga negeri ni. Sekian bajetnya. Dia ni nak jaga negeri sebelah sini. Sebelah timur, sebelah barat, Sabah. Kemudian di Johor, di Kelantan, di Terengganu. Kemudian bertanding. Katanya ada pemilihan. Dan orang yang punya wang saja yang akan menduduki jawatan-jawatan tertentu. Akhirnya, mereka membeli jawatan. Bagi mereka yang mendapat jawatan, apabila kamu, saya teringat pesan baginda Rasulullah SAW, jika kamu memberi sesuatu jawatan itu kepada orang yang meminta-minta, kamu tunggulah kemusnahan yang akan mereka lakukan. Ini terjadi, saudara. Sebab mereka sanggup mengeluarkan wang semata-mata membeli jawatan untuk dapat jawatan, apatah lagi. Modal dah keluar. Dan mereka lupa soal perjuangan. Berbeza dengan era zaman Tun Razak. Perjuangan itu ikhlas, suci. Walaupun ada, bukan tak ada, ada, tapi tidaklah seteruk hari ini. Sebab itu saya tanya juga dengan Yang Muhammad Tengku Razak ni, macam mana orang kata selama 60 tahun UMNO memerintah ni, siapa sebenarnya yang gadai tanah Melayu? Siapa yang merosakkan ekonomi orang Melayu? Dia kata yang merosakkan ekonomi Melayu dasar penguasaan, dasar kronisme. Orang-orang keliling yang dia bagi macam-macam. Jadi orang lain tak dapat peluang. Ini yang merosakkan. Sepatutnya kek ekonomi itu dia kata setujulah macam mana. Dia kata kek ekonomi itu Razak. Dia menciptakan dasar ekonomi baru itu supaya
kek ekonomi negara ini dikongsi ramai-ramai. Bukan satu orang dengan lahapnya. Bukan untuk anak-anak kerabat atau kroni. Ini perlu diperbetulkan. Kalau tak diperbetulkan, satu ketika nanti ini juga akan menjadi time bomb. Satu ledakan perang saudara. Melayu sama Melayu pemberontakan. Ini yang dikhawatiri oleh beliau. Terus sepatutnya kita mesti melakukan riset dalam politik hari ini. Saya rasa bersyukurlah dapat makan tengah hari dengan Menteri Kuala ini, berbual dengan beliau, menggambarkan perbezaan. Kesan apabila jawatan dalam parti ini dijual beli. Sepatutnya nak bertanding, free for all. Dan siapa yang dilantik, dipilih, maka orang inilah yang mentadbir dan semua kena bagi sokongan. Ini tidak. Sekarang ni, kedudukan sekarang ni, saya nak cakap terus terang, Perdana Menteri pun bukanlah Perdana Menteri yang disokong oleh rakyat keseluruhannya. Apakah sudah sampai masanya jawatan Perdana Menteri Malaysia ini, sepatutnya sekarang ni, saya rasa pandangan yang baik juga. Iaitu kita adakan satu pemilihan. Free for all, siapa nak bertanding, bertandinglah nak jadi calon Perdana Menteri. Letakkan syarat, mesti ada sokongan dari parti-parti mereka, bertandinglah, adakan pilihan raya untuk jawatan Perdana Menteri. Kemudian, dari jawatan Perdana Menteri itu dipilih oleh rakyat, endorse oleh Duli Yang Maha Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Bawa ke Parlimen. Barulah kita ada keabsahan. Barulah rakyat menyayangi dan menyantuni mereka sebagai pemimpin yang perlu diikuti. Sekarang ni masalah kita ni, Perdana Menteri kita ni belum lagi pun membawa usul kepercayaan dirinya di Parlimen. Ini pun satu masalah juga. Apa yang dilakukan era Tan Sri Muhyiddin dulu, sepanjang dia jadi Perdana Menteri, dia tidak pernah membawa ke Parlimen usul undi keyakinan ataupun undi kepercayaan. Tak berlaku. Dan sekarang ni, zaman Datuk Seri Sarwan Sabri juga tidak berlaku. Ini masalah juga, saudara. Sebab itu, cara yang terbaik, kita adakan pilihan raya. Dipercepatkan pilihan raya bukan untuk memilih sesiapa, tidak. Bukan kerana aku nak sokong orang ni saja Perdana Menteri. Tidak. Kita berilah rakyat. Berilah kesempatan rakyat menyatakan siapakah, parti manakah yang wajar untuk mentadbir negara ini. Soal mereka berdendam dengan pemimpin, terpulang pada mereka. Biarlah pemimpin negara. Dan saya yakin, saya yakin kali ini, seandainya rakyat membuat keputusan, diadakan pilihan raya secepat mungkin, maka pasti ada ramai lagi court cluster ataupun kluster mahkamah akan tumbuh. Kerana pemimpin yang akan datang akan dituntut oleh rakyat. Rakyat akan menuntut pimpinan yang baru supaya mereka yang ada latar belakang, jenayah dan sebagainya mesti dibawa ke muka pengadilan. Inilah yang ditakuti oleh mereka yang merasakan diri mereka ada kesilapan yang dilakukan. Sebab itu kalau boleh nak tangguh, berapa lama nak tangguh? Berapa lama nak tangguh? Kita jeda waktunya sampai 9 hari bulan Mei 2023. Hari ini sudah Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Sudah lebih dah ni. Tinggal lagi lebih kurang dalam 11 bulan. 11 bulan tak lama, saudara. Tutek sampai waktunya. Lebih baik bubar sekarang. Daripada sekarang bertambah parah. Banyak orang mengatakan kita bubar sekarang ni tak sesuai kerana dalam keadaan inflasi. Sejak bila negara kita tak ada inflasi? Oh, kenaikan harga barang. Sejak bila kenaikan barang harga turun? Pandemik. Dah tak ada. Ada tu adalah. Tapi apa alasan? Melainkan alasan mereka semata-mata untuk berada di anjung kuasa. Kalau boleh, nak tongkat langit. Masa untuk rakyat melakukan pemilihan sudah pun tiba. Jadi saya haraplah, agak pimpinan, mereka yang berada di anjung kuasa itu, fikirkan semasak-masaknya. Letakkanlah kepentingan rakyat mengatasi segalanya, kepentingan negara mengatasi segalanya. Bila selesai kita mengadakan pilihan raya, wujud sebuah kerajaan yang stabil, yakinlah pelabur-pelabur akan kembali pada negara kita. Rakyat akan berlapang dada menerima pemimpin yang mereka pilih. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.